Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Terima kasih Waalaikumsalam. diucapkan kepada para penonton dan pendengar sekalian. Selamat datang sekali lagi ke podcast Jam ke-11. Dan pada episod kali ini kami ada menampilkan seorang tokoh politik daripada negeri di bawah bayu, iaitu negeri Sabah, yang penuh warna-warni, penuh kontroversi tetapi sangat berpengaruh besar, iaitu Datuk Seri Panglima Bung Mokhtar Radin, Ketua UMNO Sabah dan juga Ahli Parlimen Kinabatangan dan juga Adun Lawang. Terima kasih kerana sudi datang ke podcast Jam Sama-sama. Datuk Seri. Terima kasih Datuk Seri. Sama. Saya terharu sebab Datuk Seri sebenarnya lama juga kita nak set untuk 2 bulan betul. Jana. Dia agak busy sebab sekarang Kebetulan busy di kawasan. nampak dekat Facebook Datuk ada banyak program-program Aktiviti, ya. di kawasan ni Datuk. Baik, mungkin Elviza ada apa-apa nak sebelum bermula? Kita boleh mula terus dengan latar belakang Datuk Ya, Seri sebelum sila. kita go to the grind of politik dan PRN Sabah. Jana nak Betul. mula? Baik, Elviza, untuk pengetahuan mungkin orang ramai belum mengetahui, Bung Mokhtar berasal dari Kampung Bilit, Kinabatangan, kawasan pedalaman Sabah, dan beliau bermula dari bawah, mula-mula aktif dalam UMNO sejak 1990-an dan akhirnya menjadi ahli Parlimen Kinabatangan sejak 1999 sampailah hari ini. Dan 7 term. ramai, betul, 6 term. ramai sebenarnya Parlimen dan 6 term. Elviza, ramai sebenarnya yang kagum bagaimana seorang anak kampung boleh sampai ke peringkat nasional sehingga hari ini. Jadi kita nak tahu sebenarnya bagaimana bermulanya perjalanan politik Datuk Seri dari Kampung Bilit di Kinabatangan sehingga ke Dewan Rakyat. Datuk Seri. Ya, semasa saya dalam sekolah dan ketika itu berjaya telah menjadi pemerintah. Dan ramai di kalangan abang-abang saya, kakak saya berkhidmat dengan kerajaan, guru di Hasan Sabah, dan pada ketika itu selepas berjaya menang mereka diberhentikan. Jadi dalam masa yang sama saya ingin tahu, adakah politik begini apabila memerintah orang lain dikasih berhenti. Dan waktu perjumpaan kerajaan berjaya saya datang, waktu dialog saya bangun bertanya sehingga saya diangkat daripada balai raya di kampung oleh polis sebab interrupt dorang punya perjumpaan. Saya mau tahu saja apakah corak politik yang dicorak oleh berjaya. Rupanya politik itu memang begini, siapa yang berkuasa, siapa yang tidak menyokong ketika itu mereka berkuasa diberhentikan. Jadi daripada situ saya tertarik dengan politik dan saya memegang jawatan terus dalam USNO ketika itu, iaitu selaku Setiausaha Pemuda USNO Sukau dan seterusnya bertanding Exco Pemuda USNO Pusat di Sabah. Dan daripada itu bermulalah karier saya dalam politik sampai hari ini. Itu bagaimana bermula. Saya nak tanya Datuk Seri. Mula-mula terima kasih Datuk Seri. Ramai orang tanya bila nak panggil Datuk Seri. Akhirnya hari ini saya boleh duduk dengan Datuk Seri. Alhamdulillah. Saya nak tanya pengaruh. Minat tu saya dah tahulah, tadi Datuk Seri jawab. Pengaruh tu daripada siapa? Keluarga, akar umbi, kawan-kawan? Dia tidak. Dia datang begitu apabila daripada awal cerita tadi saya ingin mendalami politik sebab bagi saya politik ini seni ataupun kepakaran. Tetapi politik Sabah ketika itu dia menggunakan absolute power, iaitu kuasa yang ada itu mereka boleh tentukan hala tuju siapa-siapa. Jadi saya ingin mendalami dan saya memilih USNO dalam kala itu saya masuk parti USNO. Dan selepas itu saya ini dalam politik apabila ada cuti sekolah saya mengikuti kursus public speaking, saya mengikuti kursus debate dan sebagainya sebab saya ingin melengkapkan diri saya. Jadi memang sendiri saya berminat dalam politik. Macam mana Datuk Seri tadi cakap untuk Kinabatangan sudah term ke-6, 6 kali 5, 30 tahun. Macam mana Datuk Seri mengimbangi kan sokongan akar umbi parti dengan voters? These are two different things. Boleh Datuk Seri bagi tahu saya? Sebetulnya dia begini, saya selalu berkata kita datang daripada rakyat dan menang kita harus kembali kepada rakyat. Dan hari ini pun begitu. Saya nampak mana-mana YB, mana-mana parti yang menang tetapi tidak mempeduli hak rakyat macam GRS pada hari ini. Dia tidak pun
Dia JRS ni dia bukan sebuah parti yang memerintah ya. Dia dari lompatan beramai-ramai parti. Ya, tapi sebab itu dia tidak berapa peduli rakyat dan hampir-hampir bubar. Dia masih merayu meminta rakyat memilih mereka. Dan pada saya JRS ini akan berhadapan dengan krisis kekalahan sebab rakyat di bawah sudah tidak mahu dengan mereka. Jadi begitulah apabila parti menjadi kerajaan tidak mempeduli hak-hak rakyat, tidak menyelesaikan masalah rakyat, ianya akan diketepikan pada pilihan raya akan datang. Itu rahsia Datuk Seri ya, menang 6 term berturut-turut tu maknanya lepas menang serve dekat Serve the rakyat. people. Yes, serve the rakyat. people, Yes. serve all your voters Yes. dan imbangkan akar umbi sekali. Yes. Do you have the next question, Jana? Kalau kita dengar tadi Datuk Seri punya pengalaman tu agak panjang dan lama. Mungkin dalam 30. sepanjang 30 tahun tu Datuk Seri, apa mungkin ada masalah atau kekangan pahit getir yang mungkin orang ramai nampak Datuk Seri orangnya very, orang kata lantang, tapi kita tak tahu ada mungkin di sebalik tabir, kita tak tahu ada masalah yang mungkin Di orang ramai Sabah nak ini sebetulnya berbeda dengan negeri-negeri yang lain. Di mana YB wakil rakyat berhadapan dengan masalah rakyat banyak yang miskin. Sebab sehingga hari ini 8 daerah termiskin di Malaysia. Dan negeri Sabah negeri termundur, salah satu negeri termundur. So bayangkan bagaimana daerah termiskin itu, dan saya datang daripada daerah yang termiskin ni. Jadi sudah tentu masalah rakyat itu masalah perumahan, masalah macam-macam. Kalau saya cerita pun mungkin sini tidak baiklah. Ya, tapi masalah perumahan, masalah jalan raya, bil elektrik, bil air, macam-macam lagi. Jadi ini salah satu kekangan. Tetapi sebab itu saya menasihati kepada mereka-mereka yang di luar sana. Yang berminat politik, you can go on. Yang baru mencuba, better don't. Sebab politik ini kalau kita tidak betul-betul mempersiapkan diri, ianya akan menghancurkan masa depan kita. Tapi kepada siapa yang orang kata mempersiapkan diri, dan ini merupakan satu orang kata platform yang baik untuk kita mengurus negara, negeri dan rakyat. Baik, Datuk Seri, kita tahu mengenai satu peristiwa pada tahun 2023 Januari, iaitu langkah Kinabalu. UMNO Sabah kita lihat menarik balik sokongan kepada Ketua Menteri Haji G. Nur dalam JRS dalam gerakan yang kita gelar tadi, langkah Kinabalu. Tapi dilihat Datuk Seri pada masa itu yang merupakan timbalan Ketua Menteri memilih untuk menentang Haji G. Langkah itu dilihat mencetuskan krisis politik yang sangat-sangat besar di negeri Sabah. Jadi dalam sejarah panjang politik Datuk Seri, langkah Kinabalu ni dilihat sebagai detik yang sangat fenomenal lah, yang besar. Dari jawatan timbalan Ketua Menteri, Datuk Seri membuat keputusan untuk menolak kepimpinan Datuk Seri Haji G. Nur. Adakah itu demi kepentingan parti ataupun demi kepentingan peribadi ataupun rakyat, Datuk Seri? Kalau untuk kepentingan peribadi, saya lebih selesa pegang jawatan timbalan Ketua Menteri. Sebab gaji pun tinggi, orang hormat lagi, Betul. kereta ada, Driver ada. Bodyguard ada. Cuma saya lihat bahawa adalah satu kerugian kalau saya meneruskan bersama JRS. Sebab JRS ini saya ingin berterus terang ini hari. Haji G ini dia penipu. Hari pertama waktu angkat sumpah di istana dia sudah tipu saya. Di mana sebelum itu kita ada perjanjian antara BN dan Bersatu ketika itu. PN. Iaitu jawatan saya timbalan Ketua Menteri merangkap Menteri Kerja Raya. Ada agreement. Bisu paginya dia suruh itu pengacara istana umum, nama saya angkat sumpah, jawatan saya Menteri Pekerjaan Tempatan. Wah, saya betulnya berat nak berdiri, tapi TYT ada, saya hormat. Dan selepas itu selepas proses semua, saya panggil pemimpin UMNO semua, saya kata mari kita balik. Ini kerajaan menipu. Dan saya sampai rumah, saya telefon Haji G. I said, saya bagi kau 1 jam, kau tidak perbetulkan, kami BN semua tarik diri. Bermakna first day sudah kita mau tarik diri ya. Sebab dia tidak amanah, tidak jujur, tidak transparan. Boleh saya katakan, dia memang manusia penipu. Haji ini penipu.
Dia pandai menangis, tapi tangisan dia tangisan orang menipu, tangisan air mata buaya. Pandai makan jalan. Ini Haji Ji. Bukan dia sia. Kebanyakan pemimpin dalam JRS itu penipu. Okey, Datuk Seri, also kita dengar desas-desus kan masa langkah Kinabalu. Now is a good time lah kita nak clear the air kan, kita nak jelaskan. Betul. Desas-desus kawan-kawan dan press masa benda tu berlaku. Langkah Kinabalu ini adalah idea, buah fikiran and linchpin dia digerakkan di antara Datuk Seri dan Ketua Parti Warisan Tan Sri Syafiq Afdal. Is that true? Do you want to clarify? Okey. 2 tahun kita bersama-sama, hampir 2 tahun. Kita makan hati, memendam rasa. Daripada hari pertama sudah ada krisis, berlarutan sepanjang itu kita ditipu. Ini pagi kita bincang, tengah hari dia ubah. Tengah hari kita bincang, malam dia ubah. Sebab itu saya punya stand tidak berubah. Ini Haji J, rakyat Sabah perlu tolak sebab dia memang pemimpin yang tidak berkarisma. Langsung tidak menghormati prinsip kekawanan. Kalau dia, saya sudah cakap dengan dia, kalau kau mau jadi ketua menteri panjang, kau lihat kami punya parti. Jangan tengok saya sebagai Ibu Mukhtar, tengok saya sebagai ketua UMNO dan pengurusi Barisan Nasional. Kita wujudkan ini kerajaan bersama sebab ada kesamaan di antara kita, ada persetujuan. Tetapi hampir 2 tahun, JRS terus main parti kami. Soal jawatan, aturannya kita share. Saya kemukakan surat untuk menyokong pemimpin UMNO, dia kata sudah penuh. Besok dah lantik orang dia. Ini dalam board director. Demikian juga projek-projek kecil. Kita minta, dia bilang tiada peruntukan. Tapi orangnya di bawah semua ada peruntukan. Jadi saya bincang dengan kawan-kawan. Kalau begini keadaan, rasa saya tidak perlu kita ambil sampai peluang yang untuk menghabiskan tempoh. Dan kebetulan pula kerja dia membeli adun-adun, melompat. Jadi mungkin SPA pun terasa. Sebagai ketua parti, kami berjumpa di Dewan Rakyat. Dia kata, Bung, kalau inilah kerajaan yang ada, bagaimana kalau kita mewujudkan sebuah kerajaan baru? Saya kata boleh, tapi kita kena jumpa yang berhormat Ketua Perdana Menteri. Dan kita jumpa, saya, Syafiq Afdal, Peter Antony jumpa yang berhormat Ketua Perdana Menteri. Minta pandangan dan Perdana Menteri kata, okey, but saya punya adun, kita neutral. Okeylah. Dan kita kira-kira pun sampai here di Sabah, saya jumpa adun-adun saya kata kita stay and take sebab keadaan masih dalam pertimbangan. Jam 6 petang Haji Ji sudah beli saya punya adun-adun 8 orang. Dan itulah keluar video tu. Betul. 8 orang. Video. 8 orang. Itulah video keluar. Betul. Datuk Seri, yang dibeli tu yang dibeli 6 orang yang sekarang ini menyatakan menyatakan sokongan kepada Ketua Menteri yang amat berhormat Haji Ji. Bagaimana Datuk Seri tengok kan? Tak nak langkah Kinabalu ni mungkin berlaku sekali lagi. 6 orang ni melompat sekali lagi. Kawasan 6 ni, mampukah UMNO mengekalkan kemenangan PRN bulan depan ni? InsyaAllah. Itu kawasan mereka menang pun atas tiket Barisan Nasional. Dan sudah tentu Barisan Nasional akan mempertahankan kursi tersebut. Datuk Seri, orang cakap lagi kan, bila PRN Sabah ni, UMNO Sabah dia ada autonomi. As opposed to other state. Jadi, calon ni macam mana? Dari pejabat Presiden Datuk Seri Zahid atau dari pejabat you? Soal calon, soal menentukan kawasan, soal manifesto, strategi, semua UMNO Sabah. Tidak ada pun campur tangan daripada UMNO Pusat. Yang Presiden campur tangan apabila menandatangani watika calon. Itu sia. Sebab itu dalam peraturan SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, mesti ketua parti yang menandatanganinya. Saya bukan ketua parti. Saya cuma ketua UMNO Sabah. Jadi itu sia. Faham, saya faham. 73 kerusi ni, Datuk Seri.
up for grab. Kalau kita jumpa Firdaus kan Jana minggu lepas ingat Firdaus, macam mana you rasa Chan ada kata UMNO Barisan menang 23, Warisan menang 23, GRS menang 23. What's your take 73 kerusi ni Datuk Seri? InsyaAllah saya yakin bahawa UMNO Sabah, Barisan Nasional Sabah akan menjadi parti dominan di kalangan parti-parti yang bertanding. Saya juga melihat ini kajian bukan mainan. Di 77 buah negara, apabila pilihan raya berlaku selepas 2020, tidak ada mana satu parti pun yang dominan memerintah. Kebanyakannya bergabung selepas pilihan raya. Jadi saya cukup yakin Barisan Nasional antara satu parti yang menjadi dominan di kalangan rakan-rakan membentuk kerajaan nanti. Jadi lihatlah, kita akan bertanding kursi yang lebih, yang kita rasa kita boleh menang dan kita akan bertanding. Tapi saya cukup yakin sebab UMNO Sabah, Barisan Nasional, kita telah turun ke bawah ke dun-dun yang kita target lebih daripada 6-7 kali. Bermakna bayangkan bagaimana geografi Sabah itu sukar untuk kita sampai, tetapi kita sampai lebih daripada 6 kali. Dan minggu depan ini pun saya akan teruskan di Pulau Sebatik dan di Kukusan untuk memastikan bahawa sokongan rakyat itu masih berterusan kepada UMNO dan Barisan Nasional. Sebagai Ketua UMNO Sabah, Datuk Seri, before your next question Jana, you already an MP for 6 term. Jadi Ketua UMNO Sabah pun sudah 10 tahun mungkin lebih? Dia 8 tahun lebih kurang. 8 tahun lebih kurang. Kalau kita tengok masalah di negeri Sabah kan Datuk Seri, dia masih berkisar dengan infrastruktur. Sekolah, jalan raya, elektrik, api, IC, warga negara tanpa, what is it called, yang dekat masalah stateless di Sabah. Kalau saya pengundi, saya akan tanya Datuk Seri, dah 6 kali Datuk Seri jadi MP, termasuk jadi part of kerajaan persekutuan di bawah Barisan Nasional Datuk Najib dahulu, kenapa masalah ni masih tak boleh selesai? Okey, dia begini. Dalam sistem berparti ini, siapa ketua parti yang memerintah ini, kebiasaannya dulu ini dia absolute power. Kita tidak boleh share. Di bawah macam kita pun sebagai wakil rakyat, kita boleh kasih pandangan, tapi terserah dialah mau terima atau tidak. Sebab itu satu ketika dahulu di Parlimen, sayalah seorang ahli Parlimen dari kerajaan, tetapi saya meminta menteri dalam kerajaan letak jawatan. 6 menteri letak jawatan yang saya sarankan, saya hantam di Parlimen sebab saya tidak setuju dengan cara mereka mengurus kerajaan. Tetapi di Sabah pun begitu. Pada ketika itu, iaitu UMNO Sabah dipimpin oleh seorang yang mempunyai kuasa mutlak dan kita tidak boleh campur tangan pentadbiran dia ini. Sebab itu saya selalu kata, parti baik tapi pemimpin kurang bijaksana akan menyebabkan rakyat marah dengan pemimpin dan parti itu. Sebab itu UMNO kalah. Jadi sebab itu saya kata, apabila saya masuk sebagai orang baru, dan semua struktur itu baru, ketua bahagian baru, ketua wanita baru, pemuda baru, putri baru. Bermakna kita membuat revolusi secara besar-besaran dalam UMNO Sabah. Sebelum saya masuk UMNO Sabah, keahlian dia 530,000 di Sabah. Selepas beramai-ramai keluar, dia hanya tinggal 480,000. Dan 7 tahun saya pegang UMNO Sabah, hari ini ahli kita 615,000 ahli UMNO di Sabah. Ini bermakna penerimaan ahli di akar umbi itu masih kepada UMNO Sabah. Dan UMNO ini lain. Dia berstruktur. Parti-parti lain saya nampak tidak ada. Kita ada pemuda, wanita, putri, kita ada PDM. Dan kita ada aplikasi. Kita buat aplikasi My UMNO Sabah. Iaitu kita memasukkan data-data keahlian parti kita dan kita ada asas untuk pilihan raya. Contohnya di kawasan saya, pengundi ada lebih kurang 15-16 ribu. Bermakna saya perlu ada undi 8 ribu untuk mempertahankan kursi saya. Dan saya sudah dapat 8 ribu. Sebab kita ada ahli yang di sana mengundi menjadi ahli UMNO. Undi asas. Jadi setiap
DUN yang kita tanding, kita ada asas untuk bertanding, bukan macam parti lain. Dia masuk ya, dia harap sokongan orang. Kita tidak. So kalau ada 8 calon bertanding, sebetulnya bukan tidak perlu kita mencari atas pagar, itu perlu. Tetapi kalau ahli UMNO itu semua mengundi pun sudah memadai menang. Tetapi kita tidak boleh bergantung di situ. Kita perlu terus merapatkan diri dengan semua pengundi, tidak kira latar belakang. Saya selalu bercakap dalam ucapan saya, kalau mau menang, buat kerja orang mau menang. Bagaimana kerja orang mau menang? Niat kita sudah mau menang, langkah kita langkah orang menang, bicara kita bicara orang menang, senyum kita senyum orang menang, pendekatan kita pendekatan orang mau menang, waima marah kita pun marah orang mau menang. Jadi itulah yang saya terap kepada semua parti-parti saya di bawah. You want to ask the next question, Jana? Marah pun kena marah orang menang. Marah, gelak orang menang, senyum orang menang. I belajar sesuatu baru ni. Walaupun saya tak bertanding, tapi saya nak buat macam tu lah. Baik, Datuk Seri. Kita mungkin tahu tak lama lagi mungkin akan diadakan pilihan raya di negeri Sabah dalam masa terdekat ni lah. Jadi BN Sabah kita lihat masih perlu mencari kelebihan berbanding JRS pimpinan Haji G dan juga warisan pimpinan Shafie Apdal. Rakyat masih menantikan tawaran-tawaran konkret yang bukan sekadar slogan yang dilaung-laungkan. Jadi kita nak tahu BN sendiri apa offer yang ditawarkan dan mungkin ada hint siapa calon Ketua Menteri atau mungkin Datuk Seri sendiri yang dilihat Pandai mungkin menjadi Begini, bagaimana Datuk Seri? dalam politik lera ni sebetulnya memang ada parti dia menamakan poster boy, tetapi dalam sistem kita ini sebetulnya UMNO ni kebiasaannya siapa ketua parti di negeri itu yang dan boleh memenangkan parti dia, maka dialah yang jadi ketua menteri. Jadi insyaAllah bagi saya jawatan ini bukan tidak penting. Yang penting kita menang dulu. Sebab kalau kita menang, kita boleh mengurus masalah negeri. Yang mana negeri Sabah ini sebetulnya, saya ingin cerita daripada hati lah. Sabah ini negeri terkaya di antara negeri-negeri di Malaysia ni. Dia kaya dari Sarawak. Hasil sumbal mahsulnya sehingga hari ini belum diterokai ya. Dan itulah sebab apabila JRS cuba menerokai, dia punya mungkin cara pengurusan tata kelola itu tidak tepat. Itulah timbul video-video tu. Dia punya YB terima duit, ada yang sudah kena di mahkamah, ada yang tidak cukup bukti, tak tahulah. Video sama. Tetapi yang didakwa dua, jadi tidak apalah itu, biarlah urusan kerajaan. Yang penting pada saya UMNO, sebab itu saya kata ada hikmahnya. Saya keluar daripada kerajaan JRS. Kalau tidak, mungkin kami pun terlibat dalam video-video yang yang diambil baru-baru itu. Dan sehingga ada yang mendapat berpuluh-puluh ribu hektar penerokaan. Sebetulnya kenapa perlu berpuluh-puluh ribu? Sebab itu saya hairan di peringkat awal sebelum ada surat keluar daripada pihak mining dipengurusikan oleh Ketua Menteri ini. Saya rasa Ketua Menteri tahu dalam mesyuarat setiap permohonan berapa puluh ribu hektar. Nah kan dia tidak tahu. Sudah dia keluar surat, dia kata rupanya dia memohon, dia ingin menguasai semua mineral. Saya pun tak faham. Jadi itulah kelemahan-kelemahan yang dilakukan oleh kerajaan JRS. Sebab itu saya kata rakyat tidak lagi boleh menyokong kerajaan JRS ini. Sebab kalau disokong lagi, Sabah ini akan punah. Sudahlah masalah jalan raya, masalah air bersih, listrik. Kalau disedakan itu, satu hari 10 kali mati. Kalau tidak mati, bukan listrik. Di KK pun sama. Yang paling panas setakat hari ini. Nak panggil pelabur datang pun, macam mana mau melabur? Listrik tidak ada, air tidak ada. Tapi mereka masih menipu data. Dan mereka tipu data. Pertama, bahawa miskin tegar di Sabah telah dinoktakan. Ini kerja JRS, kerja Haji G. Tapi dia turun di bawah berapa banyak orang miskin. 2 minggu lalu dia kata lagi, di Sabah ini sudah tidak ada stinggan, sudah sipar. Di belakang pejabatnya beribu stinggan.
Ini dia memang penipu, aku bilang. Ini manusia anda tahu, Tuhan lahirkan menipu. Siapa pun tidak tahu. Aziz semua. Jadi perkara inilah yang sebetulnya UMNO dan Barisan Nasional kita telah merangka satu tawaran baru, dan nama manifesto ini kita tidak panggil manifesto, Rancangan Pembangunan Sabah 1, RPS 1. Dan ini akan antara lain untuk agenda besar, kita akan membuka lapangan terbang baru Sabah. CKI Kita juga akan pindah. Dan kita akan buka lapangan terbang baru di Kudat dan Port Kudat. Port Kudat ini adalah laluan kapal-kapal saudagar antarabangsa. Cuma hari ini tidak dimanfaatkan. Kalau dimanfaatkan, ianya akan dapat membawa keuntungan kepada Sabah. Dan kita juga akan memanfaatkan isu Kalimantan Sabah ini, di mana tahun 2027 dianggarkan 40 hingga 60 juta rakyat Indonesia berpindah ke Kalimantan, dan ini kita akan membuka border kita, dan kita akan persiapkan kita punya border sempadan dan mempersiapkan segala bentuk ekonomi yang boleh kita laksanakan. Dan Barisan Nasional juga akan memperkayakan, akan menyusun struktur Yayasan Sabah, dan kita akan mewujudkan dana kemakmuran rakyat negeri Sabah. Ini penting sebab tidak ada di Malaysia ini yang mewujudkan dana kemakmuran rakyat ini. Cuma mungkin Sarawak dia akan bermula, tetapi kita akan mewujudkan ini untuk memastikan bahawa rakyat Sabah terbela untuk nasib mereka. Ramai banyak lagi sebetulnya. Kalau saya kira berpuluh-puluh tawaran baru, termasuk kepada anak-anak muda, kepada kaum wanita, kesihatan, pendidikan, dan yang penting Barisan Nasional telah menawarkan pendidikan percuma sehingga ke universiti kepada rakyat Sabah yang melanjutkan pelajaran. Tadi saya tertinggal satu, Datuk Seri, sebab you such a senior MP kan, sudah 6 term. Saya tertinggal satu soalan sebab kita dah jam kepada PRN. Saya minta pergi ke belakang balik. Datuk Seri setelah melalui menjadi ahli parlimen beberapa pentadbiran. Datuk Seri Muhammad Najib, kemudian Tun Dr. Mahathir 2.0, selepas tu Tan Sri Mahyudin, Datuk Seri Ismail Sabri, dan sekarang Anwar Ibrahim. Pada pendapat you, seorang ahli senior di Dewan Rakyat, siapa Perdana Menteri yang paling menitik beratkan apa yang diperlukan oleh rakyat Sabah? Pilih satu dan kenapa? Betul. You temis Pak Lah. Oh betul lah. I lupa. Minta maaf. Pak Lah, Datuk Seri Najib. Kemudian baru terus. Minta maaf. Pak Lah. Tun Mahathir, Pak Lah, Najib. Datuk Seri Najib. Apa ini? Sepanjang kerjaya saya sebetulnya, saya bimbang bersama-sama. Dan saya tidak boleh menidakkan. Pada ketika itu saya memilih Datuk Najib lah. Sebab dia banyak membantu membangunkan negeri Sabah. Tetapi tidak pula bermakna Ketua Perdana Menteri yang lain tidak membantu. Cuma mungkin keadaan ketika itu ekonomi negara amat baik dan dia memberi lebih kepada negeri Sabah. Okay. As opposed to masa Dr. Mahathir, walaupun you belum MP. Sudah. Sudah? Ya. Maknanya saya tertinggal 2 lah. Tiada Pem Borneo kan? Tidak. Can you explain to us betapa pentingnya Pem Borneo ni? Sebab saya pun tak tahu sampailah saya tiba ke Sabah dan tengok sendiri. Pem Borneo ini memang perancangan pemimpin Barisan Nasional. Cuma di Sarawak, dia pada ketika ini 98% sudah siap. Cuma di Sabah ini dia tergugat sebab pertukaran kerajaan negeri. Sabah ini dia ada keistimewaan menukar kerajaan ya. Sebab itu di Sarawak baru selesai PRN ke-12. Di Sabah akan 17. kepigi 17. 17, betul. Sama-sama merdeka, tapi 5 kali sudah mendului pilihan raya daripada Sarawak. Sedangkan persekutuan baru akan ada PRU 16 lah. Betul. So how great Sabah people One won't year change the ahead, government. one election ahead. Jadi itu sebab kalau mau belajar di master politik pergi Sabah lah orang bilang. I agree with you. Saya setuju. Jadi orang Sabah. Betul kan? I've been outnumbered now. 2 Jadi Sabah, apabila 1 selalu Kelantan. pertukaran-pertukaran begini dan pemimpin suka melompat-lompat parti ini dengan alasan dia kata untuk kepentingan rakyat. Betulnya dia melompat untuk diri dia. Ini yang berlaku di Sabah. Sebab itu kita ada bersyukur sebab kita ada akta lompat parti, tapi rupanya ada lagi
kelumpangan, ada loophole lagi. Boleh menyokong lagi pula. Dia Menyatakan sokongan. menyatakan sokongan. Jadi kita dalam pilihan raya ini perlu mencari pendekatan baru untuk mengikat calon kita supaya tidak lagi berlaku begini. Kalau dia menyatakan sokongan pun dia boleh kena. Macam mana kita mau lakukan? Dan insya-Allah kita telah menyediakan perjanjian-perjanjian kepada semua calon-calon kita bahawa dia menyatakan sokongan pun dia ada impak tinggi, perlu dia bayarlah untuk parti supaya kita memberi pengajaran kepada dia supaya ada integriti. Sebab integriti ini penting. Kalau tidak, parti akan menjadi huru-hara dan kucar-kacir. Alasan dia berpindah semata-mata untuk kepentingan rakyat di kawasan. Tetapi itu tipu semua. Semuanya kepentingan mereka masing-masing. Mana lagi penting Datuk Seri dalam parti, you sebagai ketua parti? Kesetiaan atau kebijaksanaan mentadbir? Kena pilih satu je. Mana lebih penting? Saya memilih kesetiaan. Kenapa Datuk Seri? Sebab kesetiaan ini adalah tunjang utama dalam parti. Kalaupun dia bijak tetapi menipu parti mati. Dia yang untung. So tidak boleh. Kalau kita dapat pemimpin lagi bijak, lagi ada kesetiaan, kan baik. Dua-dua lah. Aset lah tu. Ya. So setia lebih penting lah. Ada orang pilih setia. Ramai actually pemimpin yang memilih kesetiaan, kebijaksanaan dan education. Kalau kebijaksanaan ni banyak orang bijak tetapi itulah tak ada kesetiaan mati juga. Betul. Baik, Datuk Seri, berbalik kepada soalan mengenai rundingan kerjasama politik. Oh yes. Di peringkat pusat, kita tahu UMNO berada dalam kerajaan perpaduan iaitu bersama dengan PH. Manakala di Sabah, hubungan UMNO GRS tegang selepas langkah Kinabalu. Jadi ada laporan mengatakan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi cenderung dengan formula BN GRS PH di Sabah. Tapi dikatakan Datuk Seri Mokhtar sendiri dikatakan menjadi penghalang utama. Jadi kita nak tahu BN Sabah adakah masih belum memuktamadkan lagi sama ada kerjasama dengan GRS. Ada yang mengatakan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zain Hamidi cenderung kepada formula tersebut dan Datuk Seri dilihat, itulah yang saya katakan tadi, menjadi penghalang utama. Sebetulnya semua itu persepsi. Presiden saya Datuk Seri Ahmad Zain Hamidi tidak cenderung kepada kerjasama BN PHRS ini. Semuanya persepsi dan kehadiran perbincangan bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri itu cuma untuk memenuhi undangan sekiranya ada perlu dibincang. Tetapi perbincangan tidak berlaku sebab tidak ada perkara yang perlu dibincangkan. Jadi itulah sekarang ini apa yang perlu diselesaikan antara BN dan PH. Dan saya selaku ketua parti dari awal-awal memang telah menyatakan saya boleh bekerjasama dengan mana-mana parti, tetapi parti itu pertama syarat saya harus ada kesetiaan, harus ada keikhlasan dan tidak menipu. Tetapi GRS ini suka menipu. So sebab itu saya kata dan mana-mana ucapan saya secara publik, kalau mereka mau menafikan, nafilah. Tetapi GRS ini pemimpin, ini masalah. Apabila pemimpin tu lompat-lompat, dia memang penipu. Tidak akan ada keikhlasan dari jiwa dia. Sebab itu apapun dia pegang, semua hancur. Semua pecah. Dia pegang mineral, hancur. Dia pegang Sabah, hancur. Macam-macam rakyat bangkit marah. Dan dia baru-baru ini lagi, dia kata untuk memajukan masa depan Sabah, rakyat perlu menyokong GRS. Menyokong apa rakyat cakap? Dan rakyat cakap, kalau begini yang Muhammad Berhormat berhentilah. Tak payahlah lagi minta sokongan. Jadi inilah sebetulnya yang berlaku, bahawa rundingan dengan GRS ini tidak berlaku dan kita bukan mengelak, tetapi saya kata kita boleh berunding selepas pilihan raya. Kita tengoklah, sebab dalam pilihan raya ini, lepas pilihan raya akhirnya dikira nombor, angka. Siapa yang ada angka boleh call for negotiation. Kalau tidak ada angka, kalau dia menang satu saja, Bapak panggil dia. Betul ke tidak? Maksudnya akan berlaku selepas pilihan raya? Akan berlaku selepas pilihan raya. Kalau GRS mau bergabung, dia dapat kosong. Apa yang digabung? Jadi Datuk Seri potentially UMNO Barisan Nasional bertanding solo Pilihan Negeri Sabah ke-17 kita ini? tidak akan solo.
kita sekarang ini bersama dengan PH, tapi kita menggunakan logo Barisan Nasional. Jadi ini rasa saya sudah memadai dan PH boleh bergerak bertanding atas logo dia dan kita atas logo kita. Kalau kita tengok Datuk Seri Jannah, GRS di media massa dan juga dalam ucapan pemimpin mereka, mereka menggunakan the blueprint Sabah Maju Jaya sebagai report card. Untuk you Datuk Seri, Sabah Maju Jaya blueprint itu asset atau liability kepada kerajaan negeri Sabah? Sabah Maju Jaya bukan lagi liability. Dia retorik semata-mata pembohongan kerajaan GRS. Di semua penjuru ada Sabah Maju Jaya, rakyat menderita. Itulah hashtag dia. Sabah Maju Jaya ini tidak ada pun satu tempat yang dimajukan oleh GRS. Pokoknya seperti juga mereka kata, rumah kita jaga. Rakyat cakap, bukan saya cakap, rakyat cakap. Rumah kita rompak. Mereka rompak beramai-ramai. Tapi itu bukan dari saya, dari rakyat. Rakyat yang cakap di TikTok macam-macam. Jadi soal Sabah Maju Jaya ini insya-Allah selepas pilihan raya tukar kerajaan kita akan tukarlah. Tidak akan maju-maju lagi lah. Kita kena ada pendekatan baru untuk merealisasikan inspirasi rakyat Sabah itu sendiri. Sebab rakyat Sabah berhak hidup dalam keadaan yang lebih baik daripada hari ini. Tidak akan daripada sekarang. Kalau kita tidak tentukan masa depan yang baik. Air ini tidak ada. Ini fakta. Ini orang kata benar. Sebab itu saya berucap, kalau ada orang datang bertanya, betulkah masalah air di Sabah ini ada? Kamu selalu bercakap benar, air itu memang tidak ada. Betul. Betulkah api elektrik itu mati-mati? Memang betul pun mati-mati. Jalan berlubang-lubang, semuanya betul. Ini perkara perlu kita selesaikan. Tapi GRS kata tidak boleh diselesaikan sebab ini turun-temurun daripada kerajaan yang lama. Kau yang kerajaan memerintah, kau salahkan kerajaan lama. Bukankah ini kerajaan gila, kerajaan Ba'alul? Panas betul saya rasa kat sini sekarang ni. Jadi insyaAllah saya Barisan Nasional, kita akan ubah nasib masa depan rakyat Sabah. Kita akan tentukan air bersih selesai, elektrik selesai, jalan raya selesai. Masalah-masalah kita hadapi. Kemiskinan di Sabah, negeri termiskin ini kita keluarkan dari data. 8 daerah ini dalam 3 tahun kita akan keluarkan daripada data nasional. Menjelang pilihan raya ni Datuk Seri, ini slogan yang saya dah dengar dari saya kecil lah. Sabah for Sabah akan muncul lagi. Sebelum kita form Malaysia dah ada dah slogan Sabah for Sabah ni. Jadi parti GRS dia mengatakan kita undi parti lokal lah. Dan automatically the next sentence adalah UMNO dengan Barisan bukan parti lokal. Mereka parti Malaya. Ya, betul. Macam mana nak jawab ni Datuk Seri? Kata awal saya. Pada peringkat awal mereka begitulah. Sabah po Sabahan, rumah kita jaga. Sekarang ini orang cakap rumah kita Melaya jaga. Dulu dia kata Solo. Sekarang tidak boleh Solo. Kena ikut Melaya juga. So, pokoknya apa yang mereka ludah ke langit kena muka mereka. Apa yang mereka cakap mereka makan balik. Sekarang mereka diam-diam. Sebab PM sudah cakap kita kena sama-sama. So macam mana kau mau pergi? Kita dari awal kita konsisten bahawa kita bersama PH untuk berdepan pilihan raya. Tetapi dia kata we go Solo. Sekarang tidak ada. Lampu Solo pun mati. Jadi Sabah pun Sabahan tidak akan wujud dan makan diri kepada GRS. Sebab dia yang melaung-laungkan. Dan saya selalu berkata, parti ini cuma alat, cuma landasan, platform yang menggerakkan parti itu pemimpin. Macam Ketua UMNO Sabah, saya orang sungai, Kinabatangan, orang kampung, saya faham masalah rakyat. Yang warisan Sapi Abdal dari Sampurna, PGRS Hajiji dari Tuaran. Jadi siapa tidak tahu sama ya kami. Semua pun orang datang dari UMNO, tapi mereka keluar dari UMNO dengan alasan masing-masing. Saya masih bertahan. So, sebab itu saya kata, Hajiji sudah jadi ketua menteri,
Syafiq sudah jadi ketua menteri, saya belum. Why not try saya? Yes, itu yang kita nak dengar tu. Biar saya ubah masa depan rakyat Sabah. Itu punchline dia sebenarnya, Itu Riza, podcast kita. Kita Itu, benarkan semua. Apa pun boleh. Betul. Everything goes, Datuk Seri. Datuk Sri, tadi kita dengan Riza sebut mengenai Sabah Maju Jaya merupakan di mana-mana di negeri Sabah tu kita akan Ada je. nampak Sabah Maju Jaya. Tapi dekat Sabah juga, Riza, UMNO Sabah memperkenalkan slogan yang popular, Tahu. iaitu radu tatap radu, langgar tatap langgar. langgar. Jadi slogan ni kita tahu dapat perhatian memang seluruh rakyat di negeri Sabah memang tahulah slogan radu tetap radu ni. Jadi kita nak tahulah Datuk Sri, siapa sebenarnya yang hendak Diradukan. Dilanggar. Radu ini adalah daripada saya sendiri, iaitu pada ketika itu apabila kita memulakan, apabila UMNO telah kalah dan kita bermula dengan, saya rasa ini kebetul dalam politik ini saya tengok kebetulan, tetapi semuanya datang dari Allah. Tiba-tiba apabila saya jadi ketua dalam keadaan UMNO Sabah itu masih belum pulih, sebab saya tidak malu saya turun ke kawasan, satu bahagian tinggal 20 orang, 30 orang sambutan. Saya pun duduk termenung, aduh macam mana untung nasib UMNO ni. Tiba-tiba pilihan raya Kimanis. Apabila pilihan raya Kimanis 2019 ya. 2019 ya. Dan disitulah bermula sebetulnya kebangkitan UMNO Sabah. Pada ketika itu kita berhadapan dengan kerajaan negeri, kerajaan warisan. Perdana Menteri turun, timbalan Perdana Menteri turun, menteri-menteri federal turun, Menteri Kabinet Sabah full time di Kimanis. Dan dalam 5 hari kempen, pada ketika itu Anwar Musa menjadi Sesuatu Agung UMNO, dia jumpa saya, panggil saya, dia bilang, Bung, tak ada, I didn't see that UMNO Sabah can win. So, I advise you to withdraw from the contest. Saya bilang, no, tidak. Saya kerja. Saya cakap, tidaklah. Dan saya kerja, saya jumpa penjaga-penjaga di tepi-tepi. Semua pakai baju warisan. Tapi mereka kasih yakinkan saya, Bung, jangan bimbanglah. Kami ini pakai baju warisan ya, tapi undi kami kasih BN. Dan saya jumpa 20 orang pun 20 orang begitu. Dan saya ada keyakinan. Dan kita teruskan usaha dalam saki-baki 6-7 hari itu. Alhamdulillah, BN boleh menang 2020 undi. Bayangkan, daripada not even one pun ahli UMNO dari Semenanjung, agensi kerajaan menyatakan kami menang. Tidak pernah ada satu orang pun menyatakan kita menang. Tidak ada. That's the turning point lah. That is the turning point for UMNO Sabah. Then, impak dia kepada UMNO di Semenanjung. Selepas itu ada 7 pilihan raya kecil. Pun semua UMNO menang. Betul. Ini cerita dia. Cuma malangnya UMNO ini saya kata kita kuat, tetapi kita akan lemah apabila dilemahkan oleh orang dalam UMNO. Ini yang berlaku dalam UMNO sekarang ini. Terutama sekali di Semenanjung inilah, di mana kurangnya penghormatan antara satu dengan yang lain dan bertikam lidah antara satu sama lain sehingga ke publik, dan ini akan mengakibatkan orang ramai tidak ada keyakinan. Sebab itu saya kata untuk memulihkan semua ini, UMNO Sabah kena menang dulu di Sabah. Dan kita akan impak kemenangan itu kita akan bawa ke Semenanjung. Kita akan cerita dengan kepimpinan dia bagaimana mengolah sebuah parti di Sabah yang pada suatu ketika parti ini sudah hancur musnah, iaitu di antara 25 ketua bahagian tinggal 3 orang. Yang berhormat tinggal saya 1 orang. 20 lebih sudah terbang. Jadi bayangkan bagaimana saya mengurus parti ini. Dan yang tidak menyenangkan lagi, mereka bukan tinggal begitu saja, tetapi mereka meninggalkan message bahawa UMNO Sabah telah dikuburkan. Ini kata-kata daripada Haji J, dan waktu pilihan raya Kimanis pun begitu. Ya, sahabat saya Datuk Safi Apdal pun berkata, kita akan talkin UMNO Sabah di Kimanis. Saya ada di Kimanis. Dan itu memberikan saya kekuatan sebetulnya. Tapi Datuk Seri, ada persepsi daripada analis, penulis, dan kalau kita tengok pempengaruh di sosial media yang kata UMNO ni minum je lah, lupa jemput minum.
UMNO ni memang terror. Barisan Nasional dan UMNO ni memang hebat semasa pilihan raya kecil. Disebabkan jentera tu sudah berpengalaman, sudah berumur 60 tahun lebih, ahli pun ramai. Tapi bila tiba pilihan raya negeri, bila tiba pilihan raya umum, berselera. Agree or don't agree? Saya pun sebetulnya berpendapat begitu. Sebab dan saya selalu dalam mesyuarat perjumpaan pun saya menyatakan bahawa UMNO ni termasuk di Semenanjung. Pilihan raya kecil memang pakar. Tetapi pilihan raya umum kalah. So saya kata, adakah cara lain untuk kita menang dalam pilihan raya umum ini? Dia kata pilihan raya umum ini masing-masing negeri itu menggerakkan jentera masing-masing. Bermakna tidak ada lagi pemimpin tertinggi parti yang berkesempatan untuk melawat negeri tertentu. So sebab itu saya kata perlu ada kepakaran juga di kalangan ketua-ketua UMNO di seluruh Malaysia ini. Dan biar bermula di Sabah dan kita akan turun maklumkan mereka apa pendekatan dan strategi yang kita buat untuk memastikan bahawa ini yang strategi yang tepat untuk menarik simpati pengundi dan rakyat. Kalau tidak, ini sebetulnya ini yang menjadi kebimbangan kepada saya dan juga Presiden Parti bagaimana untuk mengadaptasikan satu pendekatan baru. Kita tinggalkan kepada pucuk pimpinan parti dan juga MT lah. Can I have the next question or is for me? Datuk Seri, dalam kita tahu dalam politik Sabah juga ada sentimen kuat menolak parti Malaya seperti yang kita beritahu tadi. Parti-parti lokal seperti Warisan, Star, PBS dan GRS sering menggunakan naratif untuk menyerang UMNO BN Sabah. Jadi UMNO Sabah perlu ada strategi untuk menangkis sentimen tersebut untuk kekal relevan. Bagaimana Datuk Seri melakukan untuk menangkis sentimen-sentimen kebencian ini pada PRN yang akan datang? Sebetulnya ini bukan kebencian daripada rakyat. Ini datangnya daripada pemimpin parti tempatan itu. Sebab mereka tiada isu. Mereka tidak macam semua ini kebanyakan dari GRS dan Warisan. GRS tidak dapat memenuhi aspirasi rakyat dan dia menggunakan sentimen anti Melaya. Betul. Tetapi sentimennya itu makan diri sama dia. Sebab dia sekarang bergabung dengan PH juga. Bermakna rakyat itu sudah termakan. Warisan pun memainkan peranan itu. Tetapi saya kata, seperti awal-awal tadi, parti ini cuma simbol untuk kita bernaung, untuk kita berjuang. Yang memperjuangkan parti itu individu. Saya dan rakan-rakan semua orang Sabah. Jadi sebetulnya kalau rakyat di bawah ini tidaklah begitu terikat sangat dengan parti lokal dan parti tempatan Sabah Pusabahan. Saya orang Sabah, apa you cakap? Dan kita telah menceritakan benda ini di peringkat akar umbi, iaitu bahawa apa yang mereka lontarkan itu cuma persepsi untuk meremehkan parti kita. Tapi hakikatnya parti kita mendahului parti lawan. Sebab dari awal saya katakan UMNO ini berstruktur. Apabila berstruktur, mudah untuk kita mengendali dan menempatkan jentera kita di semua peringkat. InsyaAllah yakin dengan saya, sebab saya cukup yakin pilihan raya kali ini UMNO akan mendominasi daripada parti-parti lain. Saya nak tanya soalan sensitif sikit lah. Tadi Datuk Seri cakap UMNO ni berstruktur, betul? Kita dengar desas-desus dari Menara Dato' On, desas-desus dari press room kan. Datuk Seri Zahid Hamidi sekarang dia pening kepala. Sebab dalam UMNO Sabah ni ada dua faction. Satu diketuai oleh Ketua UMNO Sabah, Datuk Seri Bong, dan satu lagi timbalannya, Datuk Seri Rahman Dahlan. Kita pun tanya juga Datuk Seri Rahman Dahlan soalan ni. Jadi sekarang saya repeat je soalan tu. Tanya Datuk Seri Bong pula. Saya tak tahulah kalau ada yang menganggap ada dua tim. Tapi saya biasanya, kalau saya lah, dalam satu pasukan itu kena satu ketua ya. Jadi kita sebagai timbalan ke, setiausaha ke, harus akur dengan ketua. Kalau yang timbalan pun menjadi ketua, akhirnya tidak akan, itu kapal akan karam. Sebab itu saya berpegang dengan situ. Kalau saya biasa timbalan, Datuk Saleh ketua saya timbalan, Datuk Haji J ketua saya timbalan, dan saya berperanan sebagai timbalan. Kalau saya sudah tidak boleh bertimbalan, saya berhenti.
Itu saya punya konsep. Jadi soal 2 tidak akan timbul. Sebab kita akan pastikan bahawa tidak akan ada paksi-paksi dalam organisasi UMNO di Sabah. Sebab paksi ini akan merobekkan harapan parti dan rakyat untuk maju ke depan. Masih PRN ke nak pergi isu base, Jana? Mengenai UMNO DAP boleh tak sikit? Boleh. Katanya, mengenai Boleh juga kita tanya di tu. Semenanjung. Dah last dah ni. Kerjasama UMNO dengan DAP dalam kerajaan perpaduan ni terlihat menjadi isu besar, terutama di kalangan akar umbi yang sebelum ni menentang keras DAP. Jadi kita nak tahu UMNO Sabah memang ada autonomi, tapi keputusan nasional tetap memberi kesan. Adakah kerjasama UMNO BN dengan DAP ni turut menghakis sokongan pengundi di negeri Sabah sebagaimana yang berlaku di Semenanjung? Ini pun persepsi sebetulnya. Sebab UMNO BN tidak pernah bekerjasama dengan DAP. Kita bekerjasama dengan PH. So PH ini dia gabungan parti-parti. BN pun begitu. Cuma di sini orang gembar-gemburkan AMDAS. Tapi tidak berlaku sebetulnya. Sebab itu saya kata pemimpin UMNO perlu menjelaskan. Tidak ada pernah pun ada agreement antara UMNO dengan DAP. Yang ada dengan PH. Dan dengan PH bagaimana kita deal dengan Presiden PH. Betul. Dengan Perdana Menteri. Siapa presiden dia? Perdana Menteri. Kita deal dengan dia. Kita tidak deal direct dengan DAP. Di Sabah pun begitu. Saya deal dengan pengurusi PH negeri Sabah. Saya tidak direct dengan DAP. Tidak pernah pun saya jumpa berbincang. Jadi ini cuma persepsi dan pada saya dengan PH ini adalah untuk kita memelihara keharmonian kerajaan perpaduan di tanah di seluruh negara ini. Sebab ini yang dikehendaki oleh Seri Perdana Kabinet Persatuan Agong dan perlu kita pelihara lah sehingga tahun 2027. Selepas itu kita fikirlah ke arah bagaimana pula kita menentukan masa depan negara kita selepas pilihan raya akan datang. Masih dalam pilihan raya negeri punya, sebab kita tahu bila-bila masa akan akan dibubarkan Dewan Undangan Negeri Sabah. Ada 3 isu sekarang, Datuk Seri. Zara Khairina, satu negara tahu, Justice for Zara Khairina. Yang kedua, sebelum Zara Khairina meninggal dunia, hujung tahun lepas awal tahun ni, first quarter of the year yang pasal Sabah mining licensing. Kedua-dua isu ni kerajaan PH berada di tengah-tengah, the eye of the storm. Macam mana kalau Datuk Seri sebagai Ketua UMNO Sabah sekiranya bergabung atau you seem to be affiliated with them, akan mempengaruhi undi orang Sabah. Sebetulnya isu-isu ini memang isu sampingan untuk impak direct kepada kita memang tidak begitu terkesan lah. Dan saya selaku Ketua UMNO Sabah, kita telah melakukan pendekatan untuk bukan memati tetapi meyakinkan rakyat bahawa kita sebenarnya tidak terlibat secara langsung. Dan sebelum ini pun apabila berlaku krisis ini, saya telah berhujah di Dewan Rakyat menyatakan bahawa kebimbangan daripada saya selaku wakil rakyat sebab perkara ini. Isu buli ini bukan hanya berlaku kepada Zara. Dia berlaku beratus-ratus kali. Cuma Kementerian Pendidikan ni, dia cover up. Dia tutup isu-isu ini. Sebab itu baru-baru ini saya katakan dengan Menteri. Tolonglah, kalau boleh isu buli ni diberhentikan. Yang Berhormat Menteri tidak perlu pergi sekolah, jumpa anak-anak, say happy birthday to PM. Buat apa itu? Buang masa. Sebab itu saya kata Menteri ini perlu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri perlu melihat kedudukan Menteri ini. Sebab dia tidak berfungsi dan tidak berfungsi selaku Menteri Pendidikan. Saya pun tidak tahu. Kalau boleh dia berhentilah. Daripada membuat lakukan kerja-kerja yang tidak baik. Lebih baik dia turun ke Sabah, di sekolah-sekolah cari sekolah daib dan pastikan semua sekolah berasrama penuh ini bebas daripada buli. Bermakna dia kena cari pendekatan, pasang kamera dan kasih KPI guru-guru yang terlibat dengan pengetua dan sebagainya yang terlibat untuk tidak memberhentikan buli ini. Buli didakwa di mahkamah dan diberhentikan daripada kerja masing-masing. Kalau ada begini, rasa saya, sebab ibu bapa tidak rasa selamat, dia hantar anak dia ke asrama, balik dibungkus dengan kain mayat.
Jadi ini merupakan satu kebimbangan dan tidak boleh berlaku sebetulnya. Ini isu secara langsung. Habis itu isu mineral ini. Saya dari awal-awal saya katakan, mineral ini pengurusan kerajaan negeri serong. Dia tidak ada ketulusan dan tidak ada kepakaran serta tidak ada kebijaksanaan di mana seharusnya mineral ini sumber untuk mempertingkatkan kekayaan negeri Sabah tetapi telah disalahgunapakai dan dilihat rakyat lihat mereka memperkayakan diri mereka sendiri sehingga 8 hingga 11 orang terlibat dalam kes video dan the entire kabinet itu terlibat. Bayangkan satu kabinet terlibat, bermakna kalau kena saman, satu kabinet kena saman. Dan ini yang membimbangkan rakyat Sabah dan ini isu saya tidak tahu sama ada ketua menteri sedar atau tidak. Dan tiba-tiba ketua menteri pula membuat ucapan bahawa wakil rakyat tidak cukup makan. Jadi, tetapi dia keluar kereta baru. Ini Sapi cakap. Dia kereta baru dia kata. Jadi saya tidak bercakap. Ini saya quote apa Datuk Seri Sapi cakap. Jadi saya lihat bahawa masa sudah tiba untuk rakyat Sabah membuat keputusan no to JRS. Please. Okay, Datuk Seri. Mungkin ada lagi tak? Correct me if I'm wrong. Okay. Assuming selepas kita buang undi di PRN Sabah yang ke-17, Barisan Nasional bersama UMNO, MCA dan MIC setakat hari ini jadi kingmaker. Macam Parti Abang Jo di Sarawak. 23 kerusi, 25 kerusi. Kalau kita tengok apa yang jadi sejam lepas kita bersembang dengan Datuk Seri, betul tak saya cakap you are leaning to form a government with warisan instead of Haji G's party? Whoever parti yang ada nombor, kita akan bekerjasama. Parti jawab. Ya. Safe answer. Safe answer. Itu ya. Mana-mana parti yang ada nombor, kita bekerjasama. Kerajaan ini diwujudkan atas angka. So, mana-mana parti yang kita lebih selesa, angka dia lebih baik. Sebab kalau tidak, kalau kita melalui parti-parti kecil, sudah tentu kita berhadapan di Dewan Undangan Negeri dengan krisis demanding dan sebagainya. Dan ini merupakan satu tekanan dan tidak baik kepada kepimpinan. Tetapi kita akan menangani isu ini when we cross the bridge, then we make decision. Sebelum Jana tutup, saya ada nak cakap apa-apa ke nak tanya Ada Jana? satu soalan lagi sebenarnya. Ada lagi ke? Soalan Jana. Last tu. Tak nampak dah. Kalau kita lihat ke hadapan sehingga 5 atau 10 tahun, bagaimana Datuk Seri mahu melihat negeri Sabah dari segi pembangunan, autonomi, peluang dan juga kepada generasi muda? Saya sebetulnya memang bercita-cita tinggi, iaitu untuk menjadikan Sabah ini sebuah negeri yang maju daripada negeri-negeri lain. Dan GRS selalu bercakap kita mau macam Sarawak. Sebab why? Why must we follow Sarawak? Bagi saya kita have to go better than Sarawak. Sebab kita punya sumber-sumber kekayaan ramai banyak. Dan saya melihat di Sabah, saya akan menjadikan sebagai Sabah ini dalam 5 tahun sebagai satu platform yang baik kepada generasi akan datang. Sebab why not? Kalau kita tidak sediakan satu platform yang baik pada negeri Sabah, akhirnya Sabah ini akan menjadi mundur dan akan mundur. Dan rakyat Sabah juga akan menderita. Wakil rakyat akan terus menderita sebab ramai rakyat yang susah. Jadi saya simpati dengan wakil rakyat di Sabah tahu. Sebab balik kampung kalau tidak ada duit langsung tidak boleh balik kampung. Jadi macam mana kalau wakil rakyat pembangkang macam kita 3 tahun tiada peruntukan daripada GRS. Tapi kita masih boleh meneruskan khidmat kita sebab saya sudah biasa jadi pembangkang pun pernah. Jadi kerajaan pun pernah. Jadi tidak ada masalah pada saya. Yang penting hati kita itu terus kepada rakyat. Dan insyaAllah Barisan Nasional akan menyediakan satu ruang lingkup yang paling kondusif untuk negeri Sabah, untuk rakyat dia dan untuk pemimpin-pemimpin dia. Cantik. Kita ada soalan lain ke yang tak ada kaitan dengan politik? Ada tak? Mungkin MA63, pulangan hasil minyak, pulangan cukai yang sekian lama diminta daripada rakyat Sabah. Sebetulnya pulangan-pulangan ini sudah berlaku. Cuma tinggal yang dirunding sekarang ini iaitu 40% daripada royalti. Dan dalam keadaan sekarang ini pun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memaklumkan baru-baru ini dia kata kalau ikut
40% baru 4 lebih bilion, 4 something bilion. Tetapi dia sudah bagi, dia kata 16 bilion. So bermakna baki lagi lah. Kerajaan negeri menanggung baki lagi sebab dia kira juga keselamatan, pendidikan, kesihatan, pembangunan. Dia kira total 16 bilion sudah dia bagi untuk Sabah. So apa yang kamu cakap? Dia kata betul juga lah. So that's why perkara ini perlu diselesaikan. Saya telah cakap di Parlimen, saya telah cakap di Dewan Undangan Negeri sebab dalam perlembagaan itu dia ada mengatakan bahawa sekiranya kerajaan kedua-dua persekutuan dan negeri tidak menemui jalan penyelesaian, maka kerajaan negeri boleh melantik penafsir bebas. Berapa sebetulnya tafsiran yang sesuai diguna pakai dalam perundingan tersebut. Itu dia punya sebab. Kalau kita lihat di seluruh kerajaan di seluruh dunia, kerajaan persekutuan tidak ada perjanjian begini. Apa dia dapat, dia punya. Negeri dia tidak bagi. Tetapi perjanjian ini berlaku antara Sabah dan persekutuan. Sarawak tidak terlibat. Sarawak ni pintar. Tapi apabila kerajaan persekutuan bagi Sabah, Sarawak dapat. Sarawak tepuk tangan. Sarawak tidak, pemimpin dia tidak bercakap di stage ME 40, 63, 60. Sabah. Kalau pilihan raya semua pemimpin parti cakap pasal sebab nak meraya undi. Itu sebetulnya mereka itu menipu ya. Menipu rakyat. Ini kamu tengok dah turun sendirilah pilihan raya ini. Akan ada bercakap MA 63, MA 63. Semua itu retorik, semua itu menipu. Sebab kalau tidak pilihan raya tidak pula. Saya di Dewan Rakyat saya cakap kalau berat 40%, kenapa tidak bincang? Berapa peratus yang sesuai supaya Sabah dapat menikmati hasil yang sesuainya. Tetapi kerajaan negeri masih menjawab kepada saya, bulan Julai dia kata, kalau tidak ada keputusan kita akan melantik penafsir bebas. Sampai hari ini tidak ada dia lantik. Ini satu penipuan lagi. Pokoknya mereka tipu, saya pun orang tipu. Last Datuk Seri sebelum Jannah tutup. Seronok sembang kan. Ya. Last dua lah. Satu senarai calon dah siap. Dah. Okey, alhamdulillah. Manifesto pun dah siap dah. Dah. Betul last ni. Bani Jannah boleh tutup. Daripada 73 kerusi, berapa BN, UMNO, NMCA nak bertanding di Sabah? Dekat ini kita Barisan Nasional mensasarkan lebih kurang 40 kursi. Itu ya. Bertanding ya? Bertanding. Okey Jannah, finish. Seronok lah kan? Seronok. Kena datang lagi lah bila Parlimen Dewan Undangan Negeri Sabah dibubarkan, kami jemput lagi. Di Sabah boleh. Mungkin kita Mungkin bawa kita podcast ke ke sana, Sabah. kita bawa mic ni semua, betul. cari Bawa Datuk lah. Seri. Datuk Seri, tapi orang ramai mau tahu sebenarnya. Apa? Datuk Seri kan di media masa, media sosial semua orang tahu ada satu aura yang macam garang, lantang. Tapi di rumah begini juga kah ataupun Hobi apa? lebih garang lagi kah? Atau Hobi apa hobi Datuk Seri? Sebetulnya di rumah garang kan dah. ini persepsi ya. Cuma saya apabila saya ingin menyampaikan masalah rakyat tu saya memang kena, orang kata kena serius sikit sebab takkan kita menyampaikan masalah-masalah rakyat, krisis yang berlaku kita senyum-senyum. Tetapi di rumah saya fleksibel. Saya dengan budak-budak boleh ketawa, boleh main-main dengan isteri. So I think should be no problem. Betul ke Jannah cakap hobi di masa lapang dan you boleh you seorang penyanyi yang baik. Boleh menyanyi juga. Saya boleh menyanyi. Boleh. Macam-macam boleh. Datuk Seri, lagi satu. Datuk Kalau Seri. mau dengar nyanyian sikit-sikit pun boleh. Kasihlah satu lagu. Satu mau dengar. Ku coba ungkap tabir ini Cakep. di saat kadang kau dan aku terpisahkan oleh ruang dan waktu. Tepuklah. Sorry. Ya, terpegun. Lambat sikit tepuk. Apa penonton dua orang ni Jannah? Sangat menarik sebenarnya perbincangan Ya. kita hari ni. Lepas panas-panas kita boleh gelak-gelak pula kan. Ini kita tetamu yang pertama menyanyi. Kita Betul. pernah suruh Datuk Nurul Zahid. Datuk Nurul Zahid. Tapi dia Datuk tak- Nurul dia tak nak. segan. Segan, dia malu Ketua UMNO itulah Sabah yang kita menyanyi kenal di Datuk podcast Seri akak hari ni. Bu Mukhtar dia memang tak ada filter. Betul. Even datang podcast ke apa
interview dia tak ada soalan-soalan yang nak kena potong ke apa, tak ada. Semua dia bagi je. But I met him earlier, Kita suka. Jana. Masa di Dewan Rakyat dulu, rambut dia masih ada hitam masa tu. Oh, yalah, masa zaman sekarang. Datuk Najib, Perdana Menteri. Tapi masih segak kan? Masih. Okey Tok. Tatap. Terima kasih Tok. Sebenarnya kami ni mau banyak lagi boleh kita bincangkan, boleh kita sembang-sembang, tapi nanti kita akan buka lagi satu sesi mungkin. Boleh lah Tok? Selepas pembubaran. Betul. Dewan Undangan Negeri Sabah. Ya, jadi terima kasih Datuk Seri Mokhtar kerana sudi berkongsi pandangan dan berkongsi jawapan yang sangat berterus terang, no filter. Jadi perjalanan politik Sabah yang sentiasa dinamik, dan pastinya episod kali ini membuka perspektif baru buat penonton dan juga pendengar kami di jam ke-11. Jadi sampai di sini podcast kami bersiaran. Jangan lupa subscribe dan like dan juga share untuk lebih ramai lagi dapat mengikuti perbincangan seperti ini. Itu sahaja daripada saya dan juga Elviza, jam ke-11. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.